Di dalam sebuah desa, tinggallah seorang pedagang kaya bernama Pak Labu bersama anak perempuannya Bawang Putih. Isteri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang amat menyayangi putrinya kerana ketaatan dan sikap baik hati yang dimilikinya. Satu hari setelah pulang dari bandar, Pak Labu membawa pulang seorang wanita bersama anak perempuannya. Pak Labu menyatakan hasratnya untuk menikahi wanita itu. Maka, Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan seorang kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Ketika bapanya berhijrah ke bandar, Mak Kundur dan Bawang Merah akan memperlakukan Bawang Putih seperti seorang hamba. Lepas ayah kau meninggal, akulah tuan rumah ni. Kau harus dengar setiap arahan aku dan juga Merah. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan di rumah itu bermula dari membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian tanpa sebarang cemuhan. Mak Kundur tidak akan memberinya makanan selagi semua kerja rumah itu tidak disiapkan. Setiap pagi akan kedengaran teriakan Mak Kundur dan Bawang Merah. Nah, ambil ke semua pakaianku ini Putih. Basuh bersih-bersih. Aku tak mahu lihat sebarang kotoran. Jika ada, akan kusuruh kamu basuhnya kembali sehingga bersih. Putih, aku dan Merah lapar ni. Mana makanan kami? Kau nak suruh aku mati kebuluran? Sebentar, Bonda. Putih sedang menyapu halaman tamu. Suatu hari ditakdirkan Pak Labu jatuh sakit. Hari berganti hari, namun sakitnya tidak rebah. Akhirnya, Pak Labu Akhirnya, semua kekayaan akan jatuh ke tangan kita, Merah. Ibu sudah kata tiada yang mustahil jika kita inginkan sesuatu. Betul tu Ibu. Merah setuju. Merah rasa Merah juga ingin berkahwin dengan golongan yang kaya. Setelah kematian ayahnya, Mak Kundur dan Bawang Merah berusaha menyakiti Bawang Putih. Namun, Bawang Putih teringat akan pesan ibundanya agar sentiasa bersabar. Sewaktu Bawang Putih sedang membasuh baju di sungai, dia bertemu dengan seorang nenek. Mereka berbual dan menceritakan kisah hidup masing-masing. Bawang Putih berasa lega kerana dapat meluahkan rasa rindu terhadap bunda dan ayahandanya. Setelah selesai mencuci pakaian Mak Kundur dan Bawang Merah, Bawang Putih dalam perjalanannya pulang ke rumah. Di pertengahan jalan, Bawang Putih terasa bosan dan sunyi. Dia mula mengalunkan lagu kegemaran bundanya, Kasih Putih. Tanpa disedarinya, seorang putera Sumatera sedang memerhatinya dan mengagumi kelunakan suaranya bernyanyi. Putera Andus mula menyukai Bawang Putih dan berniat untuk memperisterikan Bawang Putih. Mak Kundur berusaha memujuk Bawang Merah agar tidak menunjukkan rasa dengkinya terhadap apa yang dimiliki Bawang Putih. Sebaliknya, Mak Kundur menyatakan rancangannya untuk menjauhkan Bawang Putih dan Putera Andus agar mereka tidak jadi berkahwin. Ibu, mengapa Ibu membenarkan Putih berkahwin dengan putera Afdus? Putih tak layak. Merah yang lebih layak. Tidak mengapa, Merah. Ibu akan pastikan Putih dan Putera Afdus tidak jadi berkahwin. Walaupun menerima tomahan dan cemuhan daripada Mak Kundur dan Bawang Merah, Bawang Putih tetap berkahwin dengan Putera Andus dan mereka hidup bahagia di Mahligai Budiman.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya dan kumpulan saya yang lain akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus pengenalan kesusasteraan Melayu. Untuk tugasan yang kedua iaitu persembahan. Jadi di dalam tugasan ini kami dikehendaki untuk membuat analisis terhadap cerita rakyat yang kami pilih menggunakan teori pengkaedahan Melayu. Jadi di dalam teori pengkaedahan Melayu ini terdapatnya 2 jenis, iaitu yang pertama adalah pendekatan alamiah dan yang kedua adalah pendekatan keagamaan. Di dalam pendekatan alamiah terdapatnya 3 pendekatan, sama juga seperti pendekatan keagamaan, iaitu 3 pendekatan. Bagi alamiah terdapatnya pendekatan gunaan, moral dan juga firasat. Manakala di dalam pendekatan keagamaan terdapatnya dakwah, kemasyarakatan dan juga pendekatan seni. Seterusnya, saya akan teruskan dengan pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan kemasyarakatan ini adalah merupakan alat untuk mendedahkan segala jenis persoalan yang bertujuan untuk mencari kebaikan, keadilan dalam masyarakat yang seperti dituntut oleh agama Islam. Sastra juga dia bertindak sebagai pembawa perutusan besar untuk memastikan manusia berada dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Antara ciri-ciri pendekatan kemasyarakatan ni, yang pertama adalah sastra tu dianggap sebagai lumrah, di mana untuk mendedahkan dengan jelas, benar dan juga berani tentang masalah mengenai kemungkaran, ketidakadilan, penipuan, kepuraan, rasuah, permasalahan dan juga apa sahaja yang punca kepada kepincangan masyarakat dan juga keimanan insan. Ciri yang kedua adalah persoalan tentang kemasyarakatan ini dapat dilihat daripada sudut Islam dan juga tidak digunakan sebagai bahan propaganda yang membohongi kenyataan realiti, melainkan adalah untuk mencari kesejahteraan hidup yang bermanfaat kepada masyarakat. Dan ciri yang ketiga adalah pendekatan ini juga dia memungkinkan untuk kajian yang ke arah syariah, ibadat, moral, ekonomi, sosial dan juga politik dari sudut agama Islam. Sebelum saya meneruskan analisis terhadap cerita rakyat yang kami pilih tadi, iaitu bawang putih dan bawang merah, saya akan menerangkan terlebih dahulu secara umum apakah itu pendekatan gunaan. Jadi pendekatan gunaan ini kita dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang memberi penekanan besar dan luas terhadap kegunaan dan kebajikan sastra, baik dari aspek isi ataupun bentuknya yang berteraskan kebajikan dan ketatasusilaan. Jadi ciri-ciri yang perlu kita tahu untuk membezakan sama ada apakah jenis pendekatan itu. Jadi untuk pendekatan gunaan, ciri-cirinya yang pertama adalah sastra itu merupakan satu antara objek-objek daripada ciptaan alam. Contohnya berlakunya siang dan malam, hujan. Jadi pendekatan gunaan ini berlakunya di atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ciri yang kedua adalah ciptaan sastra adalah bersebab, berhikmah dan berfungsi tertentu. Ia dilihat melalui unsur intrinsik ataupun ekstrinsik yang merangkumi latar belakang penciptaan, masyarakat, pembaca, pengarang dan juga ideologi. Dan ciri-ciri yang terakhir bagi pendekatan gunaan adalah ciptaan sastra harus dilihat sebagai alat yang boleh memberi manfaat atau kegunaan besar kepada manusia dan kehidupan luaran dan dalamannya. Jadi, kita dapat lihat bahawa pendekatan sastra ini merupakan pendekatan yang memberi manfaat kepada diri kita sendiri sebagai pembaca, penulis dan sebagainya. Pendekatan yang seterusnya adalah pendekatan dakwah, di mana pendekatan dakwah ni dia untuk memberi penekanan terhadap persoalan yang berkaitan dengan kebesaran dan sifat-sifat keagungan Allah dalam sastra. Lepas tu dalam sastra ni juga dia merupakan sebuah wadah untuk meningkatkan ketakwaan seorang insan terhadap Allah. Antara ciri-ciri pendekatan dakwah ni adalah seperti membawa persoalan yang memaparkan tentang sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian Allah dalam sesebuah sastra.
Dan yang kedua adalah banyak menumpukan kepada aspek-aspek dari segi tema dan juga amanat yang mengarah kepada penyerahan permasalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah watak dan kelakuan perlukan kaitan sifat-sifat yang mulia. Maksudnya dalam sastra, pewatakan yang ada dalam sastra tu mestilah menunjukkan sifat-sifat yang mulia terhadap keagungan sifat Allah. Teori pengkaedahan Melayu yang seterusnya adalah pendekatan firasat. Kaedah kritik ini diperkenalkan oleh Hashim Awang yang merupakan pengarang puisi negara kita. Beliau memperkenalkan kaedah firasat ini bertujuan untuk memahami fenomena budaya, pemikiran, cara hidup, sikap dan pandangan orang Melayu berteraskan nilai-nilai mulia orang Melayu dan juga Islam. Selain itu, tokoh pengarang negara kita Malang Sikana ataupun Abdul Rahman Naftah menghubungkan pendekatan firasat sebagai konsep mimpi. Pandangan ini selari dengan usaha Hashim Awang untuk menelusuri makna-makna yang terkait dengan orang Melayu. Ia meliputi gerak-gerik tubuh badan, perilaku seseorang serta alam sekitar yang mempengaruhi segala perlakuan yang terhimpun dalam kehidupan seharian manusia. Jadi seterusnya, pendekatan moral. Jadi pendekatan moral ini kita dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang merupakan sastra yang berupa kejadian dan objek yang mana tidak menyamai alat yang memberi kegunaan tetapi pengalaman hidup manusia. Jadi ciri-ciri kepada pendekatan moral adalah memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya, nilai-nilai murni yang kita dapat buat adalah seperti tolong orang lain, itu dapat memberi manfaat kepada orang lain. Yang seterusnya adalah menyumbangkan sesuatu faedah tetapi menyingkapkan dan menyatakan pengalaman. Dan yang ketiga adalah menyingkapkan dan penyingkapan dan pernyataan pengalaman boleh mengambil bentuk-bentuk peristiwa yang dilalui oleh manusia tertentu dan juga segala maklumat yang berkaitan dengan mereka serta suasana persekitaran. Seterusnya, pendekatan seni. Pendekatan seni menurut Siti Zainul Ismail pada penulisannya pada tahun 2008. Seni suara dapat dirujuk sebagai lagu, irama, rentak serta nyanyian yang disatukan di dalam satu muzik. Kewujudan penglipu lara, tok batil, biduan dan penyair dalam budaya masyarakat Melayu memeriahkan lagi bidang seni dalam budaya masyarakat Melayu serta memeriahkan lagi suasana masyarakat. Golongan ini diangkat sebagai seniman kreatif oleh kerana bakat dalam melakukan pantun, syair, seloka, gurindam, nazam serta puisi-puisi dengan sisipan unsur jenaka, nasihat dan juga penerapan ilmu pengetahuan. Putih, oh putih. Ya, makcik. Senarai aku duduk kat sini, kau nampak pakai baju ni? Kau pergi basuh sekarang. Tapi tadi pun ni baru je selesai kemas dapur. Aku tak kira, kau pergi juga sekarang. Baik, makcik. Putih, kau ingat dengan penyanyi boleh buat aku kenyang? Kau pergi balik sekarang, masak untuk aku dengan anak aku. Baik, Ibu. Saya akan meneruskan dengan analisis cerita bawang putih dan bawang merah berdasarkan teori pengkaedahan Melayu yang telah kami pelajari. Jadi saya akan menekankan kepada pendekatan moral. Jadi pendekatan moral ini seperti yang kita tahu, pendekatan yang boleh dijadikan contoh ataupun memberi manfaat kepada orang lain. Seperti di dalam babak yang ada di dalam cerita bawang putih dan bawang merah itu, iaitu situasi di mana bawang putih mentaati suruhan Mak Kundo untuk memasak kepadanya walaupun dia baru sahaja mengemas rumah. Jadi ketaatan yang bawang putih lakukan kepada Mak Kundo itu adalah kita dapat lihat sebagai nilai ketaatan dalam pendekatan moral. Ia memberi manfaat kepada Mak Kundo walaupun putih itu berasa penat kerana dia telah mengemas rumah dan dia perlu untuk memasak lagi. Yang kedua adalah contoh situasi yang kedua dalam cerita ini adalah bawang putih mengikut kata-kata Mak Kundo untuk membasuh kain di sungai walaupun pakaian itu bukanlah pakaiannya.
Seperti yang kita tahu pada zaman dahulu, tidak adanya mesin basuh, mesin elektronik dan sebagainya. Jadi seseorang yang ingin membasuh baju hendaklah ke sungai untuk mencari air. Jadi walaupun pakaian yang perlu dibasuh itu bukanlah pakaian bawang putih, iaitu pakaian mak kundo ataupun pakaian bawang merah, tetapi dia tetap mentaati ibu tirinya itu. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36 juga dikatakan bahawa dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur, membangga-banggakan diri. Ini daripada surah An-Nisa ayat yang ke-36. Jadi di dalam surah ini terdapatnya penekanan terhadap untuk mentaati ibu bapa juga. Jadi walaupun mak kundo berbuat jahat ataupun sering memarahi putih dan juga menyuruh untuk membuat pelbagai hal, tetapi dia tidak menyuruh merah. Tapi bawang putih tidak membenci ibu tirinya itu, tetapi terus mentaati dan juga mendengar perintah apa yang disuruh oleh ibunya itu. Di bawah pendekatan seni yang sama, kami mendapati terdapat pendekatan seni nyanyian. Menurut Ismail Hamid pada tahun 1991, nyanyian turut digolongkan sebagai satu unsur seni lagu. Seni ini dihasilkan oleh pita suara yang berupaya menghadirkan keceriaan pada suasana. Seni nyanyian didatangkan dengan dua jenis, iaitu bersama iringan dan juga tanpa iringan. Seni nyanyian tradisional Melayu berupa lagu rakyat seperti Berduan, Endoi, Nazam, Marhaban serta Dikir Barat. Buktinya di dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah, kemahiran yang dimiliki oleh Putih adalah nyanyian, di mana nyanyian yang dilontarkan itu bersifat mendayu-dayu dan juga dikategorikan sebagai nyanyian Endoi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni siapa terhendak datang rumah aku? Maaf jika saya mengganggu masa makcik. Sebenarnya saya datang sini untuk berjumpa dengan anak makcik. Kau ingat anak aku tu apa? Anak kucing, anak tikus, kau senang-senang je nak jerang. Sebenarnya apa? Sebenarnya Patik merupakan putera Afdus. Patik sangat berkenan dengan anak makcik. Patik ingin menyampaikan satu hajat. Maafkan hamba, putera Afdus. Apa hajat Apa hajat tuan hamba? Patik mempunyai hajat. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati terlambat. Sekian lama Patik mencari, baru sekarang Patik mendapat. Cantik memanjat pepohon ara, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat Patik tidak terkira, hendak memetik bunga di taman. Patik begitu berkenan untuk berjumpa dengan anak makcik. Oh, kalau begitu, apa salahnya? Tapi
makcik ada 2 orang puteri, si putih dan si merah. Tuan hamba berminat dengan mana satu? Patik telah bertemu dengan seorang puteri. Apabila Patik mengekori, dia masuk ke rumah ini. Dia menyanyi dengan suara sungguh merdu. Seterusnya, sebelum saya menganalisis pendekatan seni yang terdapat di dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah, saya akan menerangkan serba sedikit tentang pendekatan seni pantun yang telah didapati di dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Menurut Ani Haji Omar pada tahun 2011, pantun sebagai puisi warisan tradisi yang terbina sama ada 4, 6, 8 atau 12 baris ayat di dalam sebuah rangkap. Ciri jelas yang membezakan pantun dengan puisi-puisi tradisional Melayu yang lain ialah baris pertama dan kedua merupakan pembayang, manakala baris ketiga dan keempat membawa maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Alwi Salim pada tahun 1983 bersetuju bahawa pantun mempunyai banyak fungsi di mana antaranya untuk mendidik, untuk memberi hiburan, menyatakan hasrat atau perasaan dalam masa yang sama untuk menguji minda seseorang. Oleh itu, terdapat 2 rangkap pantun yang digunakan di dalam cerita Bawang Putih Bawang Merah sewaktu babak di mana Putra Andus berjumpa dengan Mak Kundo untuk menyatakan hasratnya untuk berjumpa dengan anak Mak Kundo yang mempunyai suara yang merdu. Antara bait-bait pantun yang dilontarkan oleh Putra Andus adalah tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Sekian lama kami mencari, baru sekarang kami mendapat. Cantik memanjat pohon era, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat kami tidak terkira, hendak memetik bunga di taman. Di sini dapat dinyatakan bahawa penggunaan pantun sebagai pendekatan seni di dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah menunjukkan fungsinya sebagai penyata hasrat Putra Andus untuk berjumpa dengan anak Mak Kundur. Putih, amboi, sedapnya kau duduk rehat kat dapur. Sejak bila kau pandai berkata dengan lelaki ni? Saya sudah faham apa yang makcik cakap. Memanglah kau tak faham, kau tu lembab. Dah tahu lembab, kau pergi menggoda anak putera raja tu kenapa? Sekarang, kau tunjuk kat aku kat mana buai yang kau menyanyi tu. Apa? Saya tak nak makcik. Sekarang. Ampun tuanku, inilah anak hamba yang pandai menyanyi itu, si Putih. Baik, tak berharap kamu orangnya. Silalah menyanyi. Ampun, tuanku. Suara kamu. Sudikah kamu menjadi isteri beta? Sudi, tuanku. Mak. Apa? Mak, nak tak kalau kita rosakkan hubungan Putih dengan Puteri Afdus tu? Macam mana Merah oi? Kita ni duduk dekat sini, diorang tu duduk dekat istana. Jap, Merah nak fikir. Dayang. Ya, Merah. Ya, Kundo. Dayang, kau pergi hantar surat ni dekat Puteri Afdus. Kau cakap bahawa surat ni sangat penting tau. Pastikan sampai. Apa isi di dalam surat ni? Kau tak boleh tahulah. Kau tu Dayang je. Kau pergi bagi dekat Puteri Afdus. Seterusnya, berdasarkan cerita Bawang Putih dengan Bawang Merah ni juga, saya juga dapati ada pendekatan dakwah di mana ia berlaku pada situasi di mana Mak Kundo telah memfitnah si Putih iaitu anak tirinya, bahawa dia mengatakan kepada Putera Raja bahawa Putih telah duduk berdua-duaan dengan si sulung.
Namun pernyataan tersebut adalah fitnah semata-mata. Seperti fitnah, menurut Kamus Dewan, fitnah membawa maksud mengada-adakan sesuatu situasi untuk memburuk-burukkan sesuatu pihak. Dekat sini kita dapat melihat bahawasanya Mak Kundo telah memburuk-burukkan si Putih dengan mengadakan situasi di mana dia mengatakan bahawa Putih telah duduk berduaan dengan si sulung. Perbuatan memfitnah ni adalah amat dilarang dalam Islam dan dia telah ditegah dengan kuatlah. Perbuatan itu adalah perbuatan yang salah dan hukumnya adalah haram. Okey, perkara tersebut telah terdapat perbuatan fitnah juga telah turut dikecam keras oleh Rasulullah SAW, di mana baginda telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah ataupun mengadu domba. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dekat sini menunjukkan bahawa perbuatan fitnah itu adalah perbuatan yang sangat ditegah dan hukumannya adalah haram, dan sesiapa yang melakukan perbuatan fitnah ni mereka tidak akan masuk ke dalam syurga. Betapa besarnya dosa melakukan fitnah ni. Sebab seperti yang kita tahu, pendekatan dakwah adalah mewujudkan watak-watak yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa pentingnya kena hindarkan diri daripada terlibat dengan perbuatan memfitnah orang lain. Tuanku menerima kiriman istimewa daripada seseorang. Katanya hal penting. Nak, apa yang sedang kamu baca itu? Beta terima satu surat daripada seseorang mengatakan bahawa Putih telah bersekedudukan dengan sulung. Astaghfirullahalazim. Mak sungguh tak sangka Putih buat begitu kepada kamu. Tapi bonda, beta tidak percaya bahawa Putih itu telah bersekedudukan dengan sulung. Beta percaya bahawa dia sangat mencintai beta. Tapi hari tu Mak juga ada lihat bahawa Putih bahawa Putih pergi ke rumah sulung berdua-duaan. Ampun, tuanku patut sendiri yang bersaksi. Mak Kundo dan Merah mereka cerita agar Putih dihalau dari istana. Mak, Mak cakap yang betul-betul. Apa yang sebenarnya berlaku? Adakah ini satu fitnah? Ampunkan Mak Ananda. Seterusnya adalah pengkaedahan pendekatan firasat. Sebelum kita menelusuri bukti-bukti yang ada di dalam bawang putih dan bawang merah, saya akan menjelaskan maksud pendekatan firasat. Pendekatan firasat adalah sama dengan pendekatan moral yang ditunjangi dengan tanggapan bahawa sastra adalah suatu kejadian alam yang menghasilkan pengalaman hidup. Kejadian tersebut dikaitkan pula dengan mimpi, iaitu kejadian alam yang mempunyai makna atau pengertian yang mana penemuannya dapat dilakukan menerusi takbir atau tafsiran. Ia juga merupakan satu proses menemukan makna menerusi tafsiran lambang atau alamat tertentu yang wujud di dalamnya. Makna ataupun filosofi yang diberikan sebentar tadi merupakan hasil nukilan daripada Hashim Awang pada tahun 1994. Di dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah, terdapat satu babak yang mana ketika Putih ataupun Bawang Putih dituduh berdua-duaan ataupun bersedudukan dengan sulung, suaminya Putera Abdus membelanya dengan mengatakan bahawa dia tidak percaya akan tuduhan yang dilontarkan oleh mak tiri Putih dan juga Bawang Merah, dengan menyatakan bahawa dia tidak percaya bahawa Putih sanggup membelakangi dan melakukan perkara-perkara terkutuk. Babak tersebut menunjukkan bahawa Putera Abdus mempunyai firasat yang baik ataupun firasat yang positif terhadap isterinya. Kesimpulannya, cerita rakyat Bawang Putih dan Bawang Merah perlu dipertontonkan kepada generasi muda zaman kini. Hal ini kerana penerapan unsur seni dan juga karya sastra yang terdapat di dalam cerita ini
mampu mewujudkan ataupun membangkitkan lagi semangat tradisi Melayu kepada golongan-golongan muda. Antara seni sastra yang terdapat di dalam cerita ini adalah pantun yang kurang dikuasai oleh orang ramai ataupun masyarakat di negara kita. Seterusnya, seni endoi ataupun seni nyanyian endoi yang kurang didapati ataupun kurang disajikan oleh penyanyi-penyanyi negara kita di dalam lagu-lagu mereka. Yang ketiga adalah cerita Bawang Putih dan Bawang Merah mempunyai banyak pengajaran. Antaranya adalah sikap tamak yang akan memberi kerugian kepada mereka, seperti mana peribahasa yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Antara nilai-nilai yang terdapat di dalam siri ini adalah nilai keagamaan, di mana Allah menjanjikan perbuatan baik kepada mereka yang melakukan kebaikan kepada orang lain serta serta menjanjikan balasan yang setimpal kepada mereka yang melakukan selari dengan ajarannya. Akhir sekali, siri ataupun cerita Bawang Putih dan Bawang Merah memperlihatkan suasana kehidupan orang zaman dahulu. Contohnya, aktiviti membasuh baju di sungai yang tidak lagi kelihatan pada zaman sekarang. Ibu kasih